lag lagi ke? Lag juga tak? Masih lag ke tidak? Nak tanya kawan-kawan. Kalau masih lag juga, bukan masalah phone lah. Belum lagi. Okey, kita tengok macam mana kalau kita guna phone ni. Takkanlah pakai iPhone pun lag juga kan? Lag betul lah. Okey, jom kita start lah. Kita terus start clear. Itulah kan, saya rasa macam phone ni lah. Aku takkan lah weh. Salah apa lah, sebab saya live dengan phone ni. Phone ni dia tadi kemarin duk lag lah apalah, selamat petang, hai. Clear je. Mana dia nak suruh saya live dengan phone ni lah. Aduh, saya tak tahulah kenapa. Mungkin berat ke macam mana ke, tak pasti. Mobile data Luna has failed. When is this? Okay, baik. Kat mana dah tadi? Itulah. Hari ni kita tengok lately lah banyak-banyak fitnah. Lepas tu Cyclone ni duk fitnah. Bukan saja fitnah PMX. Lepas tu dia orang bawa cerita berkenaan dengan penjara dan sebagainya. Lepas tu dia orang bawa cerita berkenaan dengan semasa macam-macam lah. Lepas tu saya macam malas nak ambil pot sangat apa yang fitnah-fitnah yang dia orang bawa ni. Sebab sekarang ni apa yang mereka buat adalah demi duit. Apa yang mereka cuba buat adalah demi duit. Kalau bukan demi duit, dia tidak akan membuang masa. Sampai nampak macam desperate sangat, sampai tipu audience dia yang dia kononnya nak kena tahan polis. Saya pergi dulu lah, dah datang depan rumah, padahal membungak. Jadi dan kita tengok hari ni kerana fitnah-fitnah mereka ni masih ada lagi walaupun yang percaya azan tak dibenarkan di Pulau Pinang. Padahal lebay yang mula buat fitnah dah pun minta maaf bila kena saman. Dan masih ada lagi walaupun yang percaya bahawa Lim Kit Siang, Lee Kuan Yew dan Chin Peng itu sepupu. Masih ada lagi walaupun yang percaya kerajaan Madani nak hapuskan Mahkamah Syariah. Lepas tu mereka ni bukan saja duduk dalam hutan, mereka ini bekerja di jabatan-jabatan kerajaan pun ada juga. Ada handphone, layari internet dan pelbagai lagi program kerajaan. Bukan mereka tidak ada maklumat, mereka ini sebenarnya telah mabuk dengan candu-candu politik agama yang diberi ataupun telah dicana-canangkan oleh puak-puak lebay yang telah menunggang mereka. Ijazah yang mereka perolehi tak dapat nak membantu akal mereka ini. Dan solat dan zikir mereka saban hari juga tak mampu menjenihkan kebencian dan prasangka yang bersarang dalam jiwa mereka. Mereka hidup dalam ilusi kedunguan yang tiada tebing. Mereka hanya percaya apa yang mereka mahu percaya, benar atau salah tidak lagi penting bagi mereka kan. Jadi ini kesan daripada penyebaran politik hulu dan takfiri yang sekian lama dibiarkan. Jadi pada saya semalam MKT UMNO telah membuat keputusan untuk memecat Isham Jalil. Dan saya rasa bahawa tindakan MKT pecat Isham Jalil ni adalah tepat. Kerana keputusan Majlis Tertinggi UMNO untuk memecat beliau dianggap wajarlah dan tepat sekali dengan aspirasi meletakkan parti lebih tinggi daripada mana-mana individu. Dan tindakan memecat Isham Jalil sekaligus menggambarkan bahawa mereka tidak berkompromi dengan mana-mana individu yang menggugat dan cuba memecah belahkan parti sekaligus merosakkan keharmonian ahli itu sendiri. Serta merosakkan keharmonian. Kenapa tuduh aku macam ni? Sekejap. Nak repair sikit. Dan dia juga cuba untuk memecah belahkan juga antara komponen dalam kerajaan perpaduan tu sendiri kan. Jadi sifat pentingkan diri seperti beliau ini memanglah patut dikenakan tindakan. Untuk memberi pengajaran kepada ahli parti yang lain juga. Kan, supaya ahli parti yang lain tidaklah membuat keputusan yang bertentangan dengan MKT yang lain. Dia pula tak datang ke ke mesyuarat dah 3 kali. Semalam termasuk 4 kali. Dah diberikan amaran pun dan sebagainya tapi diendahkan. Jadi itulah
bila orang lain mematuhi disiplin parti, tak adil bagi mereka. Kalau nak dikekalkan seseorang yang telah melanggar disiplin parti seperti Syam Jalil ni, walaupun dia memegang status pemimpin atau sekadar ahli biasa lah. Jadi seorang pemimpin parti di peringkat akaumbi patutlah meletakkan, kalau dia orang dalam parti ni biasanya dia patut meletakkan parti dia tu duri dalam daging. Semalam 4 kali ponting, yalah, termasuk semalam kan. Jadi jika ada pandangan suara nak disampaikan oleh pemimpin maupun ahli parti, guna saluran yang betul serta laksanakan dalam suasana yang penuh keharmonian dan hikmah kan. Janganlah kita ni sebab kita ni tak mau jadi macam suasana yang berada terjadi masa PAS dan PPBM dan BN di dalam satu gagasan. Mereka ni tak sebulu, walaupun nampak macam tidur sebantal tapi mimpi lain-lain, kan. Masih lagi nak saling mengkhianati antara satu sama lain. Nampak tak? Jadi Syam Jalil sudah dipecat. Kedudukan beliau sekarang ni adalah seperti yang lain-lain yang telah di-keep daripada UMNO. Beberapa orang seperti sebelum ini Anwar Musa, seperti Syahidah Kasim dan sebagainya. Dan saya pastilah seperti KJ juga kan, dan Syahir, saya pasti Syam Jalil apa yang dirasakan adalah itu tersepit. Jika beliau berjuang solo, beliau tak akan ke mana-mana. Sebab itulah kita tengok Anwar Musa, Syahidah Kasim mengambil keputusan untuk join PAS lah. Jadi kalau orang politik ni, kalau dia pergi solo, dia tak akan ke mana-mana. Sebab tu kita tengok si KJ dengan Syahir ni, dia terpaksa buat podcast untuk membuatkan dia tu sentiasa tampil dan kekal relevan. Jadi orang politik ni dia tak boleh duduk di belakang tabir. Dia sentiasa akan kena step up, lepas tu kena tunjukkan diri dan sebagainya lah. Jadi pilihan yang beliau ada adalah pro kepada PN ataupun PH. Kalau pun tidak menyertainya, dia harus macam sentiasa berada di media sosial dan bagi orang nampak dia. Itu orang politik kena macam itu. Maka beliau tidak faham situasi UMNO. Kini beliau sendiri duduk dalam keadaan getih. Kan? Jadi good luck lah. Dia sebenarnya sama ada dia nak suruh dipecat, sengaja dia nak mainkan isu ni, wallahualam. Okey, berkenaan dengan saya nak ulas sedikit tahun depan apa yang korang akan dapat bantuan tahun depan, iaitu bantuan tunai 2024. Senarai bantuan tunai untuk 2024 lagi best, podcast dia lagi best. Memanglah podcast dia memang lagi best. KJ ni best juga podcast dia sebab orang yang bijak kan. Saya rasa KJ ni orang yang bijak. Dia aware berkenaan dengan isu semasa dan dan dia mengulas topik-topik yang hangat lah, of course lah kan. Dan bantuan, pertama bantuan awal persekolahan RM150 setiap seorang, semua golongan, semua dapat. Tak kira lah T10, T20, B40, M40, kan. Semua dapat, semua murid dapat RM150. Tak kira lah sekolah tahfiz, sekolah agama rakyat ataupun sekolah kebangsaan. Pembayaran adalah pada Januari 2024. Yang kedua, keperluan asas barang dapur RM1,200. Untuk B40, pembayaran Januari 2024 RM100 kali 12 bulan. Maknanya setiap bulan yang layak ini akan dapat RM100 selama 12 bulan. Tiap-tiap bulan akan dapat RM100 untuk keperluan asas barang dapur. Alhamdulillah. Siapa nak bagi RM1,200 bulan? Kalau kita ni masuk pelaburan pun dapat RM1,200 bulan tu, dah kira macam syukur, Alhamdulillah dah kalau kita masuk pelaburan lah. Ini kalau orang bagi-bagi saja je, apatah lagi. Okey. Lepas itu yang ketiga adalah STR. STR 2,500 untuk B40, pembayaran Februari 2024. Fasa 1 minimum maka dapat RM500. Pembayar kas pesara dan seluruh anggota beruniform pada Februari 2024 RM1,000. Bantuan khas RM700 untuk guru agama, imam, bilal dan siap, pembayaran pada Januari 2024. Dan skim perubatan madani penerima STR
terutamanya RM RM250, pada keluarga RM125 dan warga emas RM125, bujang RM75. Ini untuk awal tahun lah. Jadi alhamdulillah, thank you PMX. Okay, sorry. Saya terpaksa suruh Tok Adi naik dulu sebab saya nak tutup kamera. Ya ni. Okay, boleh. Sebab ada tetamu datang, macam tak sedap pula bila nak duduk dekat bawah tu, nak bercakap pasal politik kan. Nanti kan kalau dia walaun macam mana? Kan bergaduh pula saya. Jadi saya choose tu untuk naik tangga je, naik atas, untuk lebih tenang lah berbicara. Okey. Jadi apa yang saya sampaikan tadi adalah senarai bantuan untuk tahun 2024. Jadi kalau siapa-siapa yang rasa dia tak faham lagi, pergi dekat X, tengok tarikh yang saya berikan untuk senarai bantuan untuk awal tahun. Ini semua yang saya beritahu tadi pada Februari, seawal Februari. Mana penjawat awam pun RM2,000, pembayaran Februari 2024 juga. Jadi untuk Januari, bantuan yang akan dibayar pada Januari ini adalah bantuan awal sekolahan RM150. Lepas itu keperluan asas barang dapur RM100 sebulan untuk B40. STR pembayaran Februari juga. Fasa 1 minimum akan diberikan RM500. Dan lepas itu tak ada dah. Yang lain semua, satu lagi bantuan khas untuk guru agama, imam, bilal dan siap pada Januari. Februari akan masuk duit bantuan khas RM2,000 tu, lepas tu RM1,000 untuk pesara dan seluruh anggota beruniform. Dan skim perubatan madani RM200.5 untuk keluarga, RM125 untuk warga emas dan RM75 untuk bujang. Alright. Yang kata saya gagap tu dia sebenarnya macam ni. Itu psikologi. Kalau kita nak kira kan. Psikologi daripada puak pembangkang ni, dia bukan puak pembangkang lah, daripada Walaun ni. Dia biasalah, dia nak suruh kita gagap. Jadi dia katalah kita gagap. Jadi dia silap orang lah kan. Nak cakap kita apa pun lantak kau lah. Bukan mulut saya, bukan mulut awak. Kan. Okay. Reformasi ekonomi bermula dengan apa? Pemerkasaan rakyat dan Belanjawan 2024 peruntukan berbanding dengan tahun sebelumnya adalah untuk meringankan kos sara hidup. Jadi saya kongsikan di sini bantuan untuk rakyat pada 2024 ni seperti yang saya sampaikan tadi adalah sumbangan tunai ramah adalah sebanyak 10 bilion bantuan sehingga RM3,700 dan bayaran pertama dinaikkan kepada RM500. Seawal Januari. Jadi Januari nanti korang boleh tengoklah sama ada korang ni memang penerima sumbangan. Penerima sumbangan, jadi korang boleh cek ya. Dan kesejahteraan warga emas RM1 bilion diperuntukkan, antaranya pembiayaan bantuan tunai dan penyaluran dana bagi institusi penjagaan serta pusat aktiviti warga emas. Dan lepas tu ada SARA tadi bermula daripada bulan Januari sampailah Disember, RM100 tiap-tiap bulan akan diberikan. Dan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak 2.4 bilion. Ini adalah kebajikan dengan kenaikan pendapatan garis kemiskinan makanan kepada RM1,198 sebulan yang diperuntukkan oleh JKM. Okey, lepas itu seperti tadilah, apa lagi bantuan untuk rakyat iaitu program My Lesen. Bayaran ujian memandu bagi lesen motosikal kelas B2 e-hailing taxi bagi belia daripada keluarga yang kurang mampu dan RM100,000 topi keledar kepada keluarga kurang mampu untuk agihan percuma dan juga untuk kanak-kanak. Dan petani peternak dan nelayan di bawah tabung bencana pertanian memberi pampasan sehingga 50% kepada nilai kerugian akibat bencana. Kalau ada bencana, kalau korang ni buat sawah dan sebagainya kan, kalau musim terkujuh ni di bawah tabung bencana ini korang akan dapat pampasan 50%. Okey, dan pelanjutan istighfar
istighfar pula dah, ikhtiar fly siswa. Dan bantuan ini untuk manfaat hampir 60,000 pelajar yang kurang mampu, terutama Sabah dan Sarawak. Kalau diorang belajar di Semenanjung, katakanlah diorang nak balik ke Sabah ke, ataupun dia belajar di Universiti Sabah, dia nak balik ke Semenanjung, inilah bantuan subsidi diberikan kepada pelajar-pelajar. Kalau yang dah kaya tu tak payahlah kan. Dan saya nak beritahu di sini, anda tahu tak bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah tolak biasiswa untuk Nurul Izzah? Sebab apa? Sebab Perdana Menteri kita ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pemimpin yang berjiwa rakyat. Dia rasa anak dia tidak memerlukan sebanyak mana yang rakyat perlukan. Jadi beliau mengutamakan keperluan rakyat berbanding dengan keperluan peribadi beliau. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tak ambil beasiswa yang pernah ditawarkan kepada Nurul Izzah satu masa dulu, kerana ramai lagi anak-anak miskin termasuk orang Melayu walaupun tidak sangat cemerlang tapi masuk ke universiti tanpa beasiswa. Alhamdulillah. Jadi korang rasa nak macam mana? Bayangkan anak dia sendiri yang ditawarkan beasiswa dia tolak. Dia kata dia boleh tanggung lagi anak dia untuk anak dia pergi belajar. Kalau setakat nak pergi belajar tu tak ada masalah lagi, dia kata. Bagi saja beasiswa tu kepada anak yang lebih mampu. Kan, orang lain yang kurang mampu daripada dia, dia lebih mampu. Jadi kita nampak di sini, kalaulah sampai tahap itu Perdana Menteri kita hari ini, dia beasiswa pun dia tak ambil, apatah lagi dia nak menyakau. Kan, kalau kita tengok pemimpin-pemimpin lain lah, masa 33 bulan tu macam-macam kisah. Ada menantu yang sampai lari ke luar negara, tak tahu apa kisah. Adalah something wrong somewhere tu. Lepas tu kita boleh dengar pasal bestari.net dan sebagainya kan. Lepas itu, kita dengar pula anak seorang menteri yang menyakau subsidi minyak masak. Macam-macam cerita. Lepas itu adalah lagi kan, dengan menantunya, dengan anaknya, dengan sepupu menantu. La ilaha illallah. Hebat betul dia orang. Seluruh ahli keluarga dia bawa untuk menyakau kekayaan dan duit rakyat ni. Jadi inilah yang kita nak elakkan. Jadi apalah kurangnya lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau kau tak suka sangat dengan dia. Dan dia orang ni membuat fitnah hari-hari. Kita yang tak usik dia pun dia nak fitnah kita juga. Kan? Saya aminkan aja bila dia orang kata saya ni dapat 10,000 ke atas. Saya amin. Mana tahu kan doa dia orang tu betul-betul termakbul. Sedap juga saya dapat 10,000 tiap-tiap bulan. Siapa tak nak? Okey, azan dekat sini. Tok Adi silakan dulu. Assalamualaikum. Terima kasih Yani. Okey, saya tak tahu nak mula dari mana ni. Cuma saya tertarik dengan apa yang dicakap mengenai Datuk Seri Anwar tadi ya. Saya nak imbau kembali kenangan masa tahun 1998. Okey, tahun 1998 ketika beliau dipecat daripada UMNO, saya ada pergi rumah dia masa tu. Dan saya nampak di kapos dia ataupun di tempat letak kereta dia ni hanya ada 2 biji kereta. Yang pertama kereta Pajero lama tu. Yang kedua Proton Satria. Yang perlu yang ingat kan, saya sangat sedih ni. Seorang Perdana Menteri pada ketika itu, kereta peribadi dia Pajero. Timbalan. Ya, timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Kereta Pajero lama dia tu, tayar dia punya ni, dah nampak benang dia tau. Dah nampak dawai dekat tayar dia tu. Dan serupa juga yang Satria, tapi Satria tu tak berapa teruk sangat tayar dia. Yang saya tengok, biasa dipakai Datuk Seri.